apa lagi yang kita perlu buat. Jadi kita perlu kongsikan kepada lebih ramai lagi orang di luar sana. Jadi untuk berkongsi kan kepada seramai mungkin orang di luar sana, kita perlulah mempersiapkan diri kita dengan kita panggil tools dan kaedah yang betul lah. Jadi untuk mempersiapkan diri kita berkongsi dengan lebih ramai lagi orang di luar sana, VM Safidah mempunyai sesuatu untuk dikongsikan. Jadi untuk itu saya menjemput VM Safidah untuk membentangkannya ataupun untuk berkongsi dengan kita semua info bisnes dengan tajuk persediaan diri untuk menjalankan perniagaan Shuang Ho. Jadi kita persilakan VM Safidah untuk berkongsi dengan kita semua. Dipersilakan. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada MC. Sebelum saya nak mulakan sharing hari ini, boleh tak MC tengok dekat apa tu, dekat chat ada orang nak bertanya dekat Lily. Okey. Sekejap. Yes, betul. Ada satu soalan. Nak tanya Lily, masa buat flushing tu, how much it cost? So, mungkin sebelum VM Safidah kita meneruskan, mungkin Lily boleh apa tu respon kepada persoalan yang ditanyakan tu. Mana Lily? Kita tak ada. Kalau tak ada, mungkin kita teruskan dulu. Mungkin sebentar nanti after VM Safidah punya slot ni, kita mungkin akan reopen balik the questions. Ya, boleh. Dia salah dia punya laptop tu. Tak apa, tak apa. Tak apa, Ada masalah. Tak apa. Kita teruskan lah. Kita teruskan dulu. Kita try to respond. Nanti jawab kemudian lah. Kita jawab. Ya, kita akan jawab kemudian lah. Okay, alright. So, Okay, over to VM Safidah untuk so meneruskan. kita mula teruskan Boleh. Okay, terima kasih kepada Tuan MC. Sebelum tu saya nak mengucapkan syabas lah kepada grup-grup GTF ni. Wah, hebat-hebat semua. Okey, teruskan usaha anda semua. Saya tengok pun hari ni pun macam takut juga saya nak cakap. Saya rasa macam tak layak lah pula saya cakap kat sini. Kan tengok semuanya jenis, semuanya jenis yang hebat-hebat ni. Aduh, rasa tak layak lah kan untuk saya cerita pasal sharing untuk bisnes ni hari ni. Okey, tak apalah. Saya cuba sedaya upaya yang mana yang baik ambil lah ambil sebagai manfaat Okay, sebelum tu saya perkenalkan nama saya Safidah binti Muhammad. Berkecimpung dalam Shuang Ho sebenarnya dah kira 2 kali lah saya ni menjadi ahli. Okay. Untuk yang pertama kalinya yang macam saya yang cerita masa zaman-zaman yang lepas-lepas macam mana saya boleh bertemu dengan Shuang Ho disebabkan saya pun ada masalah kesihatan. Okay. Saya pun tak naklah bercakap sepanjang lebar, rasa macam tergugat lah pula kan. Duduk di barisan-barisan speaker-speaker yang hebat-hebat ni. Okay, so saya mulakan sharing saya. Sikit tajuk saya hari ini adalah share screen jap. Boleh tak? Ada kat long. Okay. Rasa tergugat pula rasanya hari ni. Sekejap Dah nampak slide? Okay, nampak tak slide saya? Nampak. Okay. Okay, tajuk saya yang diamanahkan oleh Go Diamond Haslina pada hari ini adalah persediaan diri untuk menjalankan perniagaan Shuang Ho. Okay, apa persediaan yang kita perlu lakukan untuk kita nak menjalankan perniagaan Shuang Ho. So, kita dah tahu kan produk bagus, jadi memang of course lah kita kena orang kata apa, kita buat bisnes lah sebabnya kalau kita
nak makan untuk menggunakan dengan duit gaji yang sedia ada memang rasanya memang tak mampulah kan. Jadi nak tak nak, suka tak suka, memang kita kena usahakan diri kita untuk menjalankan perniagaan Syonghor ni supaya semua ahli keluarga kita boleh merasa produk Syonghor yang sangat-sangat berkualiti ni. Okey, apa persediaan yang perlu kita jalankan untuk meneruskan perniagaan Syonghor? Okey, so satu kita kena tengok, okey, bagaimana kita nak bermula? Okey, semua orang bermula daripada kosong, kan? Daripada tak kenal. Nah, kita daripada tak kenal jadi kenal, kan? So dalam perniagaan inilah kita mencari ilmu. Okey, so macam mana mula-mula kita kena buat? Okey, pertama kita harus menjadi ahli. Okay, masa pertama kali Kak Lun jadi ahli adalah rasanya RM60. Lepas tu turun keahlian jadi kalau tak silap 35. Lepas tu turun keahlian berapa? 35 rasanya 25 ya Kak Nah. Lepas tu turun lagi yang paling murah RM15. So sekarang kita ada pula voucher free untuk menjadi ahli. So kalau yang tak ada voucher tu, dia kena daftar jadi ahli sebanyak RM15. So dia akan dapat balik voucher yang berharga RM15. So siapa yang ada voucher, gunalah sebaik-baik mungkin untuk taja ahli sampai sampai tahun depan, Jun 2024. So gunakan sebaik mungkin. Okay, so jangan bagi expired lah you all punya voucher tu. Okay, lepas tu kita tengok guna produk dengan taat. Apa maksud guna produk dengan taat ni? Okay, maksud guna produk dengan taat ni kita menggunakan seluruh apa yang Syonghor yang berada di Syonghor. Semua dia punya produk lah. So kita kena guna. Guna daripada kopi, teh, lepas tu linzi, lepas tu ubat gigi, semualah. Kalau macam saya dulu, saya bermula dengan ubat gigi sebab saya memang ada masalah gigi yang sangat teruk masa tu. So daripada ubat gigi itulah saya belajar satu persatu sampailah ke hari ini. So memang saya adalah pengguna yang paling setia. Syonghor kena bagi saya award sebab saya pengguna setia daripada mula saya masuk sampai ke sekarang ni memang tak ada menggunakan produk yang lain selain daripada Syonghor. Dekat rumah saya memang 100% saya menggunakan produk. Produk daripada minuman, lepas tu daripada apa ni untuk dapur, lepas tu bilik air, basuh baju, kulit, lepas tu linzi, semualah. Okay, bila sakit itu adalah saya punya ubat. Linzi memang dulu setakat makan yang jahe, lepas tu tablet, lepas tu naik taraf. Naik taraf YK1, YK2, ya, lepas tu cuba yang lebih, yang orang kata apa, yang lebih yang treatment tu je. Buat sekarang ni belum lagi sebab treatment mungkin sebab belum sampai lagi yang kronik kot. Jadi macam rasa tak penting lah. Kan? So kita cari duit dulu. Macam mana kita nak dapatkan makan yang treatment tu. Tapi yang asas semua, semua memang saya dah gunakan 100%. Daripada kecemasan, tak kecemasan, semua adalah 100%. Okay, so kita kena taat. Okay, guna produk tu dengan taat. Taat ni lah kita kena ikut lah. Apa yang upline kita cakap, bila sakit nak kena makan berapa, berapa, ikut. So saya pun kira pengguna yang paling taat. Okay, lepas tu, okay, sanggup tempuh healing krisis. Okay, sanggup tempuh healing krisis ni maksudnya bila kita kena dapat reaction. Adakah anda sanggup? Kebanyakan yang berjaya di dalam Syonghor, kebanyakannya dah melalui lah krisis-krisis yang orang kata yang serius. Macam saya pun saya dah tempuh healing krisis yang serius. Jadi bila kita dah sanggup tempuh, maksudnya kita dah yakin dengan produk. So kebanyakannya yang berjaya di dalam Syonghor
kebanyakannya sakit. Jadi macam hospital ni, apa ni, produk Syonghor ni jadi macam hospital lah kan. So kena lalui. Nak berjaya dekat dalam Syonghor, kena berjaya lalui healing crisis ni. Okay. Lepas tu kena datang belajar. Okay, kena datang belajar ni maksudnya kita kena ambil tahulah. Kena belajar daripada zero. Macam kita pergi sekolah dulu kan, pergi sekolah tadika, lepas tu naik sekolah rendah, lepas tu pergi sekolah menengah, lepas tu pergi universiti kan, untuk belajar untuk mendapatkan satu pekerjaan yang bagus. So sama juga dalam Syonghor. Tak ada lagi yang saya dengar yang tak datang kat Syonghor, yang tak belajar tiba-tiba jadi gold diamond. So far tak ada lagi. Belum dengar lagi. Kebanyakannya yang berjaya di dalam Syonghor semuanya datang belajar macam orang kata apa? Yang daripada kosong lah, yang tak ada ilmu apa-apa tentang Syonghor, mencari ilmu sampaikanlah berjaya. Okay, lepas tu share dengan orang sekeliling. So bila kita dah sanggup tempuh healing crisis, kita dah guna produk, kita dah sanggup tempuh healing crisis, kita dah datang belajar, upline punya meeting, dekat Zoom, cari sendiri sumber-sumbernya, kita share dengan orang sekeliling kita. Semua orang adalah prospek kita, tak kira lah di mana berada kita punya prospek. Semua itu adalah prospek kita. Okay. Okay, lepas tu kena banyak membaca. Mencari ilmu, bukannya ilmu di dalam Zoom ni sahaja. Membaca maksudnya banyaklah yang kita kena ambil tahu. Belajar nak jadi macam doktor ke, tapi tak adalah macam perfect sangat macam doktor, tapi kita at least kita tahu macam mana terjadinya sesuatu penyakit. Okey, terciptanya penyakit, macam mana kita nak baik pulih. Kalau kita pergi alopati macam mana, kalau kita pergi holistik macam mana. So kita kena mencari. Ilmu tu kena cari. Dia tak boleh datang sendiri ilmu tu. Kita kena cari sendiri. Okay. Lepas tu, berhubung dengan upline. So, kena berhubung dengan upline ni. Kalau ikutkan dalam rutin Syonghor, memang kena call hari-hari lah. Kan? Supaya jadikan upline kita ni sebagai satu semangat untuk kita. Kadang-kadang ada masanya, kadang-kadang kita jadi down, kadang-kadang kita jadi orang kata apa, macam terlebih pula kan. So kita kena berbincang banyak dengan kita punya upline, sebab upline kita orang yang pertama mengenali perniagaan. So kita kena banyak rujuk dengan beliau. Jadi okey, lepas tu kita dah berhubung dengan ni, kita share produk dan bisnes. So ini kita kena lalui semua. 7 peringkat ni kita kena lalui. Share produk dan bisnes. So bila kita dah share produk dan bisnes, jadilah bermulalah kita punya perniagaan. Okay, lepas tu apa yang kita perlu tahu? So kita nak buat berniaga ni, kita kena tahu apa perniagaan yang kita nak buat. Okay, kita kena buat research lah. Okay, apa yang kita dalam Syonghor ni, apa yang kita kena perlu tahu. Okay, kita tengok yang pertama adalah syarikat. Okay, ni adalah syarikat Syonghor. So dalam syarikat ni kita kena kita kena tahulah syarikat yang kita nak buat niaga ni, syarikat kita ni syarikat yang lama ataupun syarikat yang baru. So kalau macam syarikat Syonghor ni, syarikat yang dah lebih pada 35 tahun. Okey, kalau dah ada 35 tahun, mestilah Syonghor dah melalui saat-saat bermacam-macam krisis daripada tahun 90-an sampailah sekarang. Sekarang ni lebih advance lagi dia punya orang kata apa? Dia punya halangan tu kan. So Syonghor dah melalui selama 35 tahun. So kita dah tak perlu risau lagi dah dalam masa 35 tahun ni. So kalau kita nak buat syarikat MLM yang baru buat dalam masa katakanlah baru bermula, macam mana kita nak tahu company tu boleh sustain lama ke tak? Okey, syarikat Syonghor dah 35 tahun pun kadang-kadang orang masih argue lagi. Okey, nak buat kan? So kita kena pastikan syarikat yang kita nak buat ni macam mana, kukuhnya macam mana. Dia ada bangunan sendiri tak? Kadang-kadang bila kita nak buat syarikat MLM ni, bangunan pun kita tak nampak bangunan tu kat mana. Tiba-tiba tengok pergi bila nak risik-risik, rupanya duduk dekat shop lots kan. Kedai macam duduk di bangunan yang kecil kan. So
rasa-rasa company tu boleh bertahan ke? Kan? Kita tak naklah buat bisnes tiba-tiba bila sampai tahapnya company tu gulung tikar. Tak nak sebab banyak syarikat MLM yang dah gulung tikar. Daripada mula saya masuk dulu sampai sekarang saya rasa banyak dah syarikat-syarikat yang dah gulung tikar, dah tak nampak dah. Dah tak wujud dah dekat dalam Malaysia ni. Okay. Tapi so far Alhamdulillah Syongho masih bertahan lagi sehingga tahun ini walaupun dalam masa sekarang ni kan, kegawatan sekarang kan, Alhamdulillah ni masih sustain lagi. Okay, lepas tu kita kena tengok produk. Okay, produk ni produk untuk apa? Okay, kebanyakannya produk yang ada di luar adalah kebanyakannya lah yang Kak Long tengok, kebanyakan yang adalah produk suplemen. So orang akan tanya, Syongho ni produk apa? Produk kesihatan ke? Produk suplemen ke? Macam mana? So kita kena tahu, kena beza, kena kaji semua setiap produk-produk yang ada. So macam saya dulu, saya bukannya terima bulat-bulat. Saya mengkaji juga sebab saya pun ada banyak macam-macam juga saya buat kan. Jadi saya pun mengkaji juga produk ni datang daripada mana, syarikat apa, berapa lama dah bertahan. So far dah, kalau dengan produk ni saya dah 28 tahun lah. So dengan produk dah 28 tahun. Kita boleh tahu daripada mula apa yang produk yang ada di dalam pasaran sampailah sekarang. Apa yang tak ada, apa yang ada. Okey. Okey, lepas tu kita tengok dia punya marketing plan. Okey, marketing plan dia macam mana? So daripada saya mula masuk sampai sekarang dah 28 tahun dekat Syongho ni, so far saya tak pernah tengok lagi marketing plan Syongho ni berubah. Inilah dulu masa mula-mula masuk sampai sekarang, inilah dia punya marketing dia, tak pernah berubah walaupun ada pelbagai orang kata apa cara untuk nak mendapatkan kelayakan bonus ni dengan marketing yang diorang buat sekarang, dengan apa tu, plan 111, lepas tu dengan plan kopi 111, lepas tu dengan plan Green Z, plan 3x7, plan 3,200, tapi dia punya ni tetap sama, tak bertukar. Okay? Tak bertukar daripada mula-mula asal plan sampailah sekarang. Kebanyakannya yang ada dekat pasaran yang saya tengok yang kawan-kawan yang lain yang buat, bukan Syongho lah. Saya rasa tak tahulah berapa kali dia orang punya marketing plan ni bertukar-tukar. Kan? Banyak company yang dah tak boleh sustain lah dia punya marketing plan ni. Syongho Alhamdulillah sampai sekarang masih berjaya melaksanakan marketing yang sangat-sangat berkualiti dan sangat-sangat jujur. Okey, sangat-sangat jujur. Okey, lepas tu kita tengok macam mana cara kita nak buat. Okey. Okey, bila berlakunya bila berlaku one on one. So bila kita dah kaji produk, bila kita dah kaji marketing, bila kita kaji syarikat, kita mestilah nak bercerita dengan kawan-kawan kita kan. So benda ni akan berlaku apabila kita share dengan kawan dengan kawan, one on one, satu sama satu, bercerita tentang pengalaman kita, sharing tentang bisnes, macam-macam lah kan. Kebanyakannya bila berlaku one on one ni adalah sharing kesihatan lah, kan, akan berlaku nak tolong kawan yang ada bermasalah. Okay, lepas tu, okay, macam mana kita nak grow lagi kita punya bisnes? Kita boleh buat parti kopi. Okay, lepas tu sekarang macam mana lagi kita nak buat lagi besar lagi untuk kita punya group? Kita buat home meeting. So home meeting ni kita boleh buat hari-hari, seminggu mungkin boleh buat sekali, ikutlah group masing-masing. So saya tengok grup GF yang sekarang ni memang hangat lah kan. Hangat di pasaran. Okay. Lepas tu, okay. Okay, persediaan. Okay, persediaan sebelum macam mana kita nak buat session. Okay, ini adalah yang perlu kita buat. Yang pertama, nota. So Kak Ina selalu cakap, nak pergi mana-mana, nak jumpa prospek, jangan lupa nota. Mesti bawa.
Okey, kebanyakannya kita fail sebab kadang-kadang kita bercerita mulut je, kita tak tunjukkan bukti. Okey, ini adalah kita punya bukti. Okey, kita kena bawa ni semua ni, nota plan 111, produk kopi, set untuk buat kopi, komputer ni untuk apa? Sekarang kita boleh daftar online kan, kita boleh buat e-registration. Okey, borang ARO ni untuk siapa yang nak orang-orang barulah untuk nak apa? Order kopi tiap-tiap bulan. So kita tolak daripada auto debit. Okay, bahan fotokopi untuk bagi pada prospek dan ahli-ahli baru. Okay, flip chart besar dan kecil. Ini persediaan yang kita perlu bawa apabila berjumpa dengan kawan-kawan. Ini adalah tools kita punya orang kata apa? Kita punya modal untuk kita nak mulakan perniagaan. So kalau macam orang yang baru-baru boleh bawa flip chart ni dulu yang kecil ni dengan kopi. So kalau macam bisnes yang dah besar, bolehlah upkan pada produk-produk yang lain supaya prospek-prospek atau kita punya apa ni boleh tengok, boleh pegang kan. Kebanyakan manusia ni dia nak pegang, dia nak rasa. So bolehlah kita menggunakan tools yang kita bawa. So buku saya salah satunya saya berminat dengan Chong Ho ni sebab Chong Ho ada buku yang betul-betul fakta. Maksudnya fakta ni yang tak boleh diubah-ubah. Yang ni memang wajib lah kita bawa. So kalau kita jumpa orang-orang yang profesional, kita boleh gunakan buku ni untuk bagi dekat dia sebagai rujukan. Okay. Apa dia, so bila kita dah ada ni, dah ada group, cara lagi macam mana kita nak sustainkan kita punya bisnes tu, kita boleh mula dengan prinsip asas 3,200 mata. So, apa maksud 3,000 asas 3,200 mata ni? Okey, dalam kita punya network mesti ada 15 ke 20 orang. So, grup masing-masing boleh tunjuklah kan, upline masing-masing boleh tunjuk macam mana cara untuk nak ni. So Kak Ina selalu cakap dekat saya untuk nak kekalkan 3,200 mata ni kita punya orang 15 ke 20 orang. Mula-mula saya pun tak percaya juga. Cakap ya ke kan? Betul ke? Tetapi kita buat, kalau kita buat dengan serius, kita ikut apa upline kita cakap, memang betul-betul terjadi. Okey, 15 ke 20 orang ni. So maksudnya kalau kita tak jadi asas ni adalah orang kata apa, kalau kita jatuh pun setakat yang teruk pun insya-Allah lah 3,200 mata ni takkan jatuh. Okey. So Kak Ina selalu cakap check dulu 15 ke 20 orang ni cukup ke tak cukup. So kalau tak cukup maksudnya banyak lagi lah kerja-kerja yang kita tak buat. Okey. Point mesti lebih pada 3,200 mata. Okey, leader mesti kalau dah bercita-cita kan 20 ni dalam ni mesti salah seorang mesti ada 3 ke 5 orang untuk nak buat bisnes. Okey, nombor 1, nombor 2 dengan nombor 3 ni mesti seimbang. Okey, nombor 1, nombor 2 dengan 3 ini mesti seimbang. Okey, diri kita mesti capai 3,200 dari achiever hinggalah ke gold diamond. Okey, 3,200 mata ni adalah asas yang kita perlu pegang kan, kita perlu pegang. Okey, 3,200 ni sebab kita masa mula-mula Chong Ho buat pun 3,200 mata. Ini adalah asas yang kita perlu utamakan, dapatkan, usahakan, cuba. InsyaAllah akan dapat. Okey, ini kita buat, ni nama dia adalah analisa network. Okey. Lepas tu kita kena checklist apa yang perlu kita, bila kita dah ada downline, kita dah ada prospek ke siapa-siapalah. So kita kena checklist kita punya gerak kerja kita. So ini kena buat hari-hari lah. Okey. Kefahaman. Kenapa kita perlu sangat-sangat kena makan. Ini kena kefahaman ni kita kena bagi tahu dekat kita punya grup kita. Masing-masing punya grup. Bagi kefahaman. Okey, kalau dia tak nak buat bisnes pun setakat makan sendiri, untuk makan sendiri supaya kita punya dekat 3,200 mata ni tak hilang. Okey? Penat nak cari orang. Itu tugas kita bukannya nak cari orang. So kita nak pertahankan ni, kita kena bagi ilmu dekat orang-orang ni. Okay, yang 15 ke 20 orang ni yang grup yang pertama. Okay. Lepas tu kita kena share dengan hati yang sangat-sangat ikhlas. Janganlah dalam kita punya pemikiran kita ni nak cerita, asyik nak cerita duit je kan. Lama-lama cerita duit ni kadang-kadang orang bosan.
Bila kita cerita kesihatan, banyak poin-poin yang kena dekat dia. Bila dia dah rasa dia perlu, duit tu akan datangnya dengan sendiri. Okay? Okay, bila share, kita akan mula ada network, dapat sikit wang, bolehlah kita makan linzi percuma dekat sini. Bila kita dah cerita-cerita kan, network kita dah berkembang, kita punya downline pun dah ramai, insyaAllah kita boleh makan linzi percuma. Mungkin boleh bermula dengan Greenzy dulu kan. Kalau 400 tu dah dapat Greenzy 1. Okay. So bimbing, bila kita dah ada network, bila dah ada prospek di dalam kita punya group, okay, kita kena bimbing. Okay, bimbing network makin berkembang, kukuhkan dapat kebebasan wang, masa dan kesihatan. Okay. So perkara apa yang kita perlu faham, perkara satu apa yang kita perlu faham. Okey, kita kena cerita dekat kita punya kawan-kawan, kena ajar dia macam mana yang macam Nisa cerita tadi kan, sangat-sangat bagus. Kalau Kak Long dengar first time pun Kak Long nak beli linzi kat Nisa tu. Okey, pertama macam mana kita jatuh sakit, macam mana linzi boleh selesaikan problem. Okay, macam mana nak elak dari jatuh sakit, apa yang kita kena jauhi, mampukah kita, mampukah kita nak jauhi, macam mana nak kekal sihat. So, kita kena perlu fahamkan dekat kita punya network. So, bila kita dah ni, kita kena share. Share, perkara kedua, kita kena share macam share one to one macam yang Kak Lu tunjuk kat gambar tadi kan. Okay, share untuk dapatkan prinsip asas 3002 ni, one to one, menggunakan flip chart dan home OPP. Okay, perkara ketiga, plan ini adalah plan untuk 111. Okay, makan sendiri 200. Ini yang lama punya lah. Okay, so yang ni dekat sini nanti you all boleh rujuk pada upline masing-masing. Macam mana cara untuk nak lebih detail lagi. Okay, so Kak Long tak tunjuk detail lah kat sini. So dekat sini kita boleh buat apa dekat sini untuk nak dapatkan plan. Kita boleh bermula dengan pembentangan plan kopi 111. Okay, macam mana kita nak ni sampaikan dengan berkesan, kita kena rasalah kopi tu. Okay, kenapa kopi tu unik, kenapa sedap, kan? Macam mana kalau dia rapat reaction ke apa ke, kongsikan dengan kawan-kawan dekat mana, WhatsApp ke, dekat FB ke, Instagram ke. So sekarang ni kita dah luas kan, kita punya ni kita dah boleh buat dekat TikTok, boleh buat dekat WhatsApp, boleh FB, macam-macam kita boleh buat. So kita boleh buat video untuk nak menarikkan kita punya presentation tu. So kita buat perkongsian OPP. Okay, perkongsian OPP ni macam tadilah kita buat parti kopi tadi tu kan, jemput dan bentangkan, ajak upline untuk lebih orang minat lagi untuk mendengar. So kat sini kita kena belajar. Okay, belajar dan buat. Okay, belajar ni maksudnya belajar dan mengajar. Maksudnya kita kena belajar mengajar. Kita bila dah belajar, kita mesti mengajar orang pula. Ini aktiviti yang kita kena buat sampai tutup. Sekejap bateri habis. Sekejap bateri habis. Buat ni belajar dan mengajar secara kekal. Ini adalah kena buat hari-hari. Nak buat bisnes kena buat hari-hari. Okey. Okay, pengetahuan ni kena ada pengetahuan lah. Bila kita nak mengajar orang, kita kena tahulah pasal produk. Okay, kita kena tahu latar belakang syarikat. Kalau kita tak tahu latar belakang syarikat, kita tak tahu pelan pemasaran, kita tak tahu sistem pendidikan Chuang Ho ni macam mana, kita ni dalam industri apa, MLM ke, konvensional ke, lepas tu kita kena ada ilmu kesihatan. Tak payahlah, tak perlulah nak jadi macam profesor sangat, tapi at least kita ada asas ilmu kesihatan tu supaya apa yang kita cerita dengan orang tu macam logik lah kan untuk orang dengar. Okay, lepas tu kita ada kepimpinan, okay, people skill, maksudnya kita punya cara, setiap orang ada caranya yang berbeza-beza. Okey, ini adalah apa yang kita kena perlu buat. 7 amalan harian ni. Yang ini kat sini kebanyakannya kita fail. Kita tak nak upgradekan diri kita. Okey? Sebab bila kita dah ada satu bisnes, kita kena banyak membaca, kena banyak bidang yang kita kena cari. Okey, macam-macam daripada segi apa MLM tu apa, kesihatan tu daripada asasnya apa, banyak benda kita kena cari.
kita tak boleh harapkan upline kita sendiri je. Kita kena ada inisiatif diri sendiri untuk upgradekan kita punya skill. Okay. So mendengar rakaman. Mendengar rakaman ni banyaklah dekat YouTube ada. Banyak kan? Raja Ginzi pun ada banyak buat kat YouTube. Grup-grup lain pun banyaklah juga. So kita pun boleh ambil juga ilmu-ilmu diorang daripada sana. So guna produk dengan serius. Okay. Guna produk dengan serius. Kongsi produk. So bila kita dah guna produk, so kita kongsilah produk ni. Kongsi bisnes, hadir meeting. Hadir meeting ni dan buat meeting. Kat sini banyak yang fail. Hadir meeting tapi tak buat meeting. Macam saya dulu pun sama jugalah kan. Hadir meeting tapi jarang buat meeting. Sebab tu kurang berjaya. So hubungi upline. Okay, upline ni kena macam kita punya bom lah kan. Bila upline kita bagi bom sikit, baru kita bergerak kan. Kalau tak dapat bom tu, kita akan senyap, sunyi, sepi kan tanpa berita. Tiba-tiba hilang daripada radar. So bila sakit datang balik kan. So kita pun kita kena dengan upline ni kena sentiasa close. Okay. Kejayaan, nak dapatkan kejayaan, keinginan dia mesti membara. 99% adalah sikap. So kalau kita tak tukar sikap kita nak ikut dia kita punya ni, payahlah sikit kan. Lepas tu 1% tu adalah skill saja. 99 yang kena berubah. Yang 99 ni sukar sikit. Macam saya kan, saya mengakulah betul 99 ni sikap. Sebab sikap tu yang membuatkan kita berjaya ataupun tak berjaya. Okay. Bila kita dah dapat skill, kita dah berubah, insya-Allah lah kan kejayaan tu akan datang. Okay. Lepas tu okay. Macam mana untuk nak dapatkan bila kita dah sharing-sharing dengan kawan-kawan, kita punya network makin membesar. Okay, bila dah membesar, kita akan dapat, macam mana kita nak sustainkan untuk dapat network yang stabil. Kita bermula, perniagaan kita ni adalah perniagaan networking, adalah jaringan orang. Jadi bila networking kita bernetworking dengan manusia. Jadi manusia ni faham-faham lah kan. Macam-macam kerenah. So kita kena banyak orang kata mengalah untuk nak dapatkan jaringan ni, nak dapatkan. So bermula jaringan ni daripada bermula dengan apa? Dengan satu sama satu. Okay. Ada 2 perkara penting yang kita perlu buat. Okay, apa dia? Rekrut 30% untuk dapatkan sale dan sponsor, dan retain 70% adalah servicing. Kebanyakan pada kita boleh sell dan sponsor tapi kita tak reti nak service. So service ni pun salah satunya kena skill juga. Kena ada skill kan. Skill yang dekat sini yang kebanyakan orang yang mencabar lah kan. Cerita dengan orang-orang tak nak, dah makan berhenti, macam itulah kan, kita kena service. So orang yang lama dengan kita adalah orang yang percaya dengan kita, maksudnya servis yang kita bagi dekat dia mungkin tip-top kan. Alhamdulillah lah kalau yang berjaya sustain daripada dulu dengan network yang sama. So tahniah lah yang berjaya kekalkan network tu. Okay, so sekarang ni 3 perkara penting yang kita kena buat untuk retain ni apa dia? Okay, pertama, education. Produk, kena product knowledge, appreciate, hargai dan hormati, bonding, ukhuwah. Maksudnya bonding dengan kita punya network lah. Okay. Appreciate, hargai kita punya kita punya consumer kita, dalam network kita lah. Okay. So kita tengok yang lain pula. Okay. Kita bermula daripada aktiviti. So nak dapatkan network yang stabil ni, kita bermula daripada aktiviti one on one. Maksudnya aktiviti satu sama satu dan home meeting. So Kak Ina selalu sebut buat home meeting untuk nak apa? Untuk nak besarkan kita punya network. Lepas tu nak bagi kita punya ahli-ahli berjaya macam kita juga, boleh bercakap, maksudnya boleh berdikari. Maksudnya bila dia buat seorang-seorang, dia takkan boleh pergi ke mana-mana. So kita kena selalu dengan
kita punya network. Kena selalulah macam Yuli buat kan, buat dekat dekat rumah, buat dekat Syonghor kan. So kita boleh daripada situlah mungkin kita punya network akan lagi nampak besar, lagi nampak kukuh. Okay. Lepas tu, okay. Apa matlamat kita dalam kehidupan kita? So kita semua ni berada di dalam kehidupan. Apa matlamat kehidupan kita sebenarnya? Okay, ini kita punya adalah putaran kehidupan kita. So kita bermula daripada, tak kisahlah di mana kita bertemu Syonghor, daripada umur yang berapa, tak kisah di mana anda berada. Kira kita sama-sama berada di dalam ni satu rezeki lah. Okay. Rezeki yang Allah pertemukan kita dalam dunia Syonghor. So bila kita berada di dalam dunia Syonghor ni sebenarnya dah betul lah, jalan tu dah betul kan. Jalan tu Allah tentukan pada kita tu dah betul. Cuma kita nak terima macam mana. Itu masing-masing punya cara, masing-masing punya matlamat. Apa yang nak di dalam Syonghor. So nak apa? Nak sihat ke? Nak duit ke? Kebanyakannya yang saya jumpa kalau nak duit dalam Syonghor memang tak lama. Okay? Banyak yang saya jumpa yang banyak sangat nak duit, sekejap je nampak. Lepas tu dah tak ada dah, hilang daripada radar. Kebanyakan yang mencari kesihatan, mencari wang, mencari masa, ramai yang masih berada di dalam Syonghor lagi. So matlamat kita kena jelas lah, kena aim betul-betul. Apa matlamat yang kita nak ada di dalam Syonghor ni. Okay. Bila kita dah bila kita dah ada matlamat kita ada aim apa yang kita nak, inilah definisi dia, kejayaan yang sebenarnya. Untuk apa yang kita nak sekarang ni dalam hidup kita, apa yang kita nak. Kita nak apa? Kita nak wang ke? Kita nak masa saja ke? Nak kesihatan? Okay, kebanyakannya semua yang berada di dalam meeting ni nak ni kan, wang, masa dan kesihatan. Tempat anda dah betul dah untuk dapatkan ni. Cuma dia punya halangan, dalam Syonghor ni memang sangat-sangat besar. Okey, nak dapat duit besar kan, kita nak dapat duit yang besar, halangan dia pun sangat besar. Memang kita, orang kata apa ya, orang yang berada di dalam Syonghor ni semua mental yang kuat kan. Mana yang mental yang rapuh, memang tak boleh lama. Okey, memang tak boleh lama. So kita nak dalam Syonghor ni, kita nak buat dalam, orang kata satu bisnes yang empire yang besar. Halangan ni pun besar, tak adalah sampai orang kata yang halangan yang saya tak pernah tengok lagi lah, yang bawa kayu ke apa ke, so far tak pernah nampak lagi lah kan. Cuma mental tu kan, mental tu saya akui lah, mental tu memang sangat-sangat teruji kan. Tapi bila kita orang kata macam ni, bila kita berjaya lalu itu, kita akan sangat-sangat bersyukur yang kita berada di satu platform yang dah bagus. Okay. So dekat sini, idea without action is nothing. Okay. Idea saya rasa dekat dalam Syonghor ni dah banyak dah, macam-macam idea dah. Kan? Daripada tak ada dulu, tak ada cara untuk nak dapatkan macam plan 11 ke, plan Green Z ke, macam-macam untuk dapatkan satu kira untuk dapatkan dia punya macam nak cakap, satu empire yang besar kan. Kita nak empire yang besar tu, tapi tak ada action apa-apa. Okay, memang tak akan dapat lah. Memang tak akan dapat. So bila kita ada idea yang berada dalam Syonghor ni semua dah betul. Cuma ikut sahaja platform tu dan ikut orang kata apa, macam Kak Liza kata, Didi Liza cakap, ikut bodoh-bodoh je. Kan? Ikut bodoh-bodoh. Buat sahaja. Jangan ragu-ragu. Okay? Sebenarnya dah betul dah. Cuma kita je nak terima ataupun tidak idea tu. Okay? So sekarang ni, leadership is not about power, it's about responsibility. So bila kita dah ada network, inilah tanggungjawab upline kita.
kita kena jagalah kita punya macam Golda Maslina kan. Memang sangat-sangat appreciate lah. Okay, terima kasih Kak Lina. Uh, bagi responsibility dekat Along supaya macam mana nak cakap banyaklah akak punya yang tak terbalas budi tu. Hanya Allah je yang mampu apa? Yang mampu Allah je lah yang mengetahui segala-galanya. Terima kasih banyak-banyak. Sama. Alung pun sangat bagus tengok. Presentation malam ni pun sangat hebat. Cuma laksanakan dengan sehebat ini, pasti berjaya. Okay, inilah adalah slide yang terakhir lah. Okay, selamat maju jaya semua. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Kak Lina. Sama-sama Alung, tahniah dapat buat presentation yang sangat baik. Ya, Okay, masa awal kita Assalamualaikum. habis ni. Siapa nak share testimoni boleh ni bawa buka ni Rizwan. Boleh. InsyaAllah. Terbaik Kalung. Baik. Ya. Bagus. Power kat Okay, boleh. So, Alhamdulillah. Terima kasih kepada speaker terakhir kita untuk malam ini. Apa tu? Atas proses tadi. Tadi Kak Long berkongsi dengan kita tentang pertama prerequisite ataupun prasyarat yang perlu dilakukan untuk buat bisnes ni lah basically. Banyak tips, banyak plan tindakan macam mana nak buat one to one, party kopi, home meeting dan lain-lain lagi lah yang telah digariskan oleh Kak Long kita dalam perkongsian beliau tadi. Dalam perkongsian tadi kita tengok ada 3,200 mata. Kenapa 3,200 mata? Jadi apa tu sebenarnya? Jadi nak tahu lebih lanjut sila consult dengan leader masing-masing. Kalau kita 3,200 mata ni tak cukup malam ni. Dia kupasannya lebih dalam lagi. Kita akan rasa teruja lagi lepas tahu tak apa tu 3,200 mata ya. Okey. Kita Kak boleh Long juga present satu topik 3,200 mata tu 1 jam pun boleh. betul. Tapi kita ada Kak Ina kat sini. Boleh master kita untuk ajar kita insyaAllah kan tentang 3,200 mata tu. Kak Long juga dia berkongsi selama 28 tahun ya. Beliau bersama dengan Chuang Ho. Kita tengok marketing plan tak berubah pun. Jadi betapa loyalnya Kak Long dengan Chuang Ho. Mengapa kita tidak ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi tinggal lagi diri kita sendiri je lah. Yang perlu ada fine tuning sikit. Kita semua perlu mempunyai disiplin diri yang tinggi dan mantap. Kita duplicate apa sahaja gerak kerja orang-orang yang telah berjaya lakukan. Kita ada contoh kita ada Kak Ina, kita ada Tuan Is, VM Safidah tadi dan ramai lagi yang telah berjaya melakukan perniagaan ini. Sebab disiplin is the bridge between goals and accomplishment. Ya, baiklah. Mungkin ada beberapa persoalan ataupun mungkin satu dua kata daripada audiens semua. Kalau tuan-tuan nak tanya ataupun sebelum kita tangguhkan sesi kita pada malam ini, mungkin saya open to the floor. Mungkin ada cadangan, ada pandangan, ada persoalan daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Kita open to the floor. Mungkin Kak Ina ada apa nak cakap? Mungkin Kak Ina ada sepatah dua kata Ingat untuk environment dia tak berapa cantik. Tak cakap ramai orang takut bisnes. I see. Ramai. Okey. Tapi kalau ada yang nak bertanya, boleh je nak jawab. Boleh kita buka. Sebab kita punya masa kita ada lagi ni. Hari ni kita speed sikit juga ya. Kita sharp sikit hari ni. Kalau ada siapa-siapa kalau ada siapa-siapa yang nak tanya sebab apa Kak Long lama kat Chuang Ho ke, bolehlah. Boleh je tanya, tak ada masalah. Boleh je kot share. Okey Kak Ina. Ada yang nak bertanya ke? Kena tanya Kak Long lah. Rasa-rasanya lama dah buat Chuang Ho ni. Rasa-rasanya apa benda yang rasa Kak Long mungkin kalau boleh kembali ke apa? 8 tahun yang lalu. 28 tahun yang lalu. Rasa-rasanya apa yang Kak Long rasa Kak Long boleh ubah supaya Kak Long boleh berjaya daripada sekarang?
Ha. Maksudnya macam mana tu? Maksudnya mungkin sepanjang perjalanan tu Kak Long rasa ada mistake yang Kak Long buat. Dan Kak Long tahu sampai satu masa Kak Long tahu kesilapan tu uh, dan Kak Long berharap Kak Long tak membuat kesilapan tu lah dulu dan mungkin baru sedar. Dululah. Baru sedar baru tersedar daripada lamunan kan. Okay, so janganlah ikut kan, jangan ikutlah yang benda yang tak baik ni, jangan ikutlah kan. Okay, Chong Ho pada Kak Long selama 28 tahun berada di dalam Chong Ho ni, Kak Long rasa sangat bertuah lah kan. Orang yang kira baru-baru berjumpa tu sangat-sangat bertuah, jangan tinggalkan. So Kak Long, kenapa Kak Long masih orang kata di tahap yang orang kata apa lama kan, di tahap yang lama tu sebabnya adalah sikap kita sendiri. Okay, kita tak payah salahkan orang lain, sikap lah. Sikap macam Kak Long ni jenis yang mungkin keras kepala sikit lah kan, nak ikut sendiri punya ni. Sikap tu, orang kata kadang-kadang bila kita tegur, bila orang tegur tak boleh nak tegur kan, tu sebenarnya semuanya datang daripada diri sendiri lah. Okay, diri sendiri yang orang kata apa, susah, yang diri sendiri ni nak keluar daripada diri sendiri tu sebenarnya adalah satu persoalan lah yang paling susah sekali yang kita nak ubah. Okay, company dah betul, produk dah betul, marketing yang tak pernah berubah, okay, apa tu, apa dia punya ladang pun tak pernah berubah tempat kan, dia punya R&D pun tak bertukar mana-mana, tak ada salah silap pun dekat Chong Ho ni, memang tak ada satu salah pun sebenarnya, dah betul dah. Cuma yang kita perlu sedar adalah sikap kita sendiri. Kita kena ubah sikap kita. Nak ubah sikap ni bukan satu perkara yang senang, yang mudah. Susah kita nak ubah. Kan orang lain kita tak boleh ubah kita. Kita sendiri. Nak dapatkan satu perubahan tu memang ambil masa lah kan. Orang yang degil ni biasanya memang lambat lah degil. Orang degil faham dia lah macam mana kan. Kan? Orang degil lah. Faham lah kan. Attitude anak yang sulung ni macam mana kan. Dia punya degil tu lain macam sikit anak yang sulung ni. Kan. Itu jangan ikut lah. Okay. Sikap. Yang pertama sekali adalah sikap. Kalau sikap tak berubah di dalam Chong Ho ni, sampai bila-bila pun tak akan pergi ke mana. Betul? Ubah sikap tu ada dulu. soalan kat tepi ni. Pernah tak Kak Long dalam Chong Ho? Kat tepi ni ada soalan. Macam mana? Pernah tak Kak Long down dengan Chong Ho selama 28 tahun ni? Kalau pernah, macam mana nak get up semua? Sebenarnya, sekejap. Dekat siapa tu? Siapa yang bertanya tu? Nurul Huda Rasad. Oh, okey. Kenapa mencuba produk Tanya Nurul Huda Rasad. Kenapa mencuba produk ke? Kan? Tak, yang Apa yang tu pernah tak Kak pernah down tak? Pernah tak Kak Long down? Janganlah cakap down tu dah berapa kali down pun tak tahulah. Bayangkanlah 28 tahun dia punya down tu kan, up and down, dapat sikit up, lepas tu down, lepas tu up balik, down. So mesti nak ada dapatkan sebab kenapa up dan down, up and down tu masih lagi duduk dengan Chong Ho juga. Masih duduk dengan Chong Ho juga. Sebab Kak Long, Kak Long sebenarnya Kak Long memang tak boleh lari daripada produk. Sebab Kak Long kan ada masalah psoriasis. Jadi bila ada masalah psoriasis ni, bila time sakit kita memang perlu sangat-sangat. Kak Long memang tak ada pakai yang lain selain daripada produk Chong Ho. Jadi bila sakit je, yang pertama adalah kena pergi cari linzi. Jadi bila tengah down tu kan, bila ada masalah yang kita tengok dekat, biasa kan perempuan nak tengok kat kulit kan, alah kulit ni tak cantik dah, tak nampak ni kan. So barulah teringat, oh tak boleh, aku kena buat bisnes, aku kena cari duit, aku kena ni. Lepas tu masalah yang lain pula datang, masalah kesihatan, anak pula kan. Kak Long, bila orang tanya pernah kecemasan, pernah. Kak Long pernah duduk dekat bilik kecemasan sampai doktor kata
awak sabar, kan terima hakikat 2 kali. Okay, saya terima kecemasan ni 2 kali. Satu suami, satu anak. Okay. Suami masa kena appendix. Masa tu saya seorang. Semua saya melalui waktu kecemasan saya seorang-seorang. Saya tak ada panggil siapa-siapa pun. Wak Imah panggil upline datang saya tak panggil. Ibu bapa saya pun saya tak panggil. Saya melaluinya sendiri. Okay, bila saya dah melalui itu, bila dah selesai baru saya bagi tahu dengan semua orang. Okay, sekarang ni dekat hospital, tengah tunggu untuk macam suami tengah tunggu waktu operation dah selesai. Jadi bila bila masa kejadian tu, barulah kita teringat, ruginya kalau aku buat Syonghua betul-betul kan. Masa ni aku boleh bagi anak-anak aku makan banyak, bagi suami aku makan banyak kan. Jadi masa tu lah Naiklah semangat tiba-tiba semula kan. energi tu datang balik kan. Naik dulu. Energi tu. Sebab saya dah melalui 2 kali kecemasan. 2 kali kecemasan. Jadi bila kecemasan saya tahu apa benda saya nak buat. Apa yang doktor cakap, saya akan kata okey tak apa. Kan saya angguk. Apa yang doktor cakap tu saya angguk. Tapi dalam hati saya cakap itu semua adalah urusan mati, hidup semua adalah urusan Allah. Kalau Allah kata nak ambil, ambil. Tak makan linzi pun mati, makan linzi pun mati. Jadi apa yang doktor cakap tu saya angguk je. Okey, ya, yes, okey kan. Okey, tak apa. Dalam kepala, lepasnya aku akan kena bagi linzi banyak, lebih pada 20 biji. Dah tahu dah apa benda nak buat. Kalau macam suami saya, pernah masuk, pernah operation appendix. Doktor dah cakap, puan kena redha, suami boleh pergi bila-bila masa saja sebab keadaan dia sangat-sangat tak stabil. Darah tak okey, kandungan garam dalam badan semua tak okey, toksit terlampau banyak. Jadi bila saya terima perkabaran macam tu, saya okey. Saya cakap macam tu je lah, okey tak apa. Dalam hati, okey lepas ni kalau dia stable je, saya akan bagi linzi. Tunggu apa yang step doktor bagi tahu. So doktor pernah cakap juga dekat saya masa suami saya nak pergi ke bilik operation, doktor dah siap pesan-pesan dah. Puan lepas ni kena redha apa yang berlaku. Suami puan sekarang ni dalam keadaan yang tak stabil. Kita sekarang nak tolak pergi ke ward untuk pembedahan. So puan kena redha lah apa-apa kan. So saya pun okey. Saya terima hakikat, kalau apa-apa berlaku saya terima hakikat. Waktu tu tak ada orang pun dengan saya. Saya seorang dengan suami je masa tu. Dalam waktu yang malam, tolak pergi bilik operation dengan seorang-seorang. Lepas tu ada pula orang yang bertanya negatif lah tu. Suami puan kenapa nak operation ke? Suami saya nak operation appendix. Oh puan, baru tadi baru tadi dekat operation theater tadi ada seorang yang dah kritikal. So sekarang dekat bilik sebelah, bilik kecemasan, bilik ICU kan. So saya pun ya ke tak apalah kan. Dalam hati ya Allah, Tuhan je yang tahu masa tu. Kan tak tahu nak cakap macam mana. Jadi saya redha je. Kan. So memang masa tu dalam keadaan yang sunyi, sepi, saya seorang-seorang, macam mana saya nak melalui benda tu kalau saya tak kuat. Okay. So bila dalam pembedahan tu yang ambil masa yang panjang, dalam masa 8 jam, sampai doktor cakap, puan dan yang keluar tu kan, sabar ya puan, sekarang ni kita orang tengah cuba buat untuk selamatkan. Cakap okey tak apa, saya tunggu. Bayangkan daripada pukul 7 sampai pukul 11 malam saya tunggu. Tak ada siapa-siapa. Saya duduk dekat luar, dekat tu seorang-seorang. Kan, nak telefon orang pun tak boleh sebab masa tu bateri pun dah tak ada. Bateri pun dah tak boleh nak charge. Macam mana nak telefon orang, nak telefon kat Ina pun tak boleh. Nak telefon kat Liza pun tak boleh. Memang tak boleh. Saya cakap tak apalah, saya redha je lah. Nak telefon ibu bapa pun tak boleh. Redha je lah. Saya cakap tak apalah. Redha je. Tunggu je. Kan, selalu orang kan, redha je lah. Tunggu je apa yang terjadi kan. Tapi dalam otak saya, kalau aku buat betul-betul ni kan, tak jadi macam ni. Kan kadang-kadang kita bila terjadi sesuatu tu kita akan salahkan dekat diri kita. Kan kenapa itulah inilah nak makan, kan. Macam itulah. So masa tu semangat berkobar-kobar. Kan.
jadi macam satu energi yang kuat untuk kita nak ni lepas ni bila dia akan berlaku tu, energi tu jadi lain. So bila kita dah melalui satu peristiwa kan, tiba-tiba dia rasa okey, dia rasa tenang kan, duduklah diam dulu. So nak pergi meeting malas, nak tu malas, semua malas. Semua 28 tahun kan. Kalau nak cerita kat sini nanti tak cukup masa. Malas, bila upline kata, oh Along tolong buat ni, oh akak kena bagi masa. Kak Ina tahu sangat lah. Kalau cakap waktu ni kena jadi, Along kena jadi speaker siang ni tau. Oh tak boleh Kak Na. Macam-macam alasan. Tak boleh Kak Na. Ni slide tak gerti nak buat. Dulu memang saya tak gerti nak buat slide lah. Macam-macam lah alasan. Sebenarnya boleh je buat kan. Kenapa sekarang boleh buat? Kan sekarang ni sebab saya rasa macam buang masa tu dah terlampau lama sangat. Kan? Nak tak nak saya dah tak boleh pergi lain dah. Umur dah makin lanjut. Jadi nak tak nak terpaksa jalan jugalah. Walaupun lambat. Tapi saya syukurlah. Saya bersyukur sangat. Apa yang saya dah ada yang saya dah dapat tu saya syukur. Apa yang Syong Ho kata boleh pergi trip. Saya dah rasa. Kan? Saya dah rasa duit trip tu. Jadi saya cakap tak apalah kalau tahun ni tak dapat, tahun depan dapat. Kalau aku rajin sikit dapat. Ni sekarang ni tahun malas. Tak dapat lah. Jadi macam itulah. Sekejap up and down. Kan? Naik kan. Lepas tu bila saya nakkan sesuatu, saya akan buat betul-betul. Contohnya kalau macam saya kata, alah tak dapat pergi trip Syong Ho pun tak apa. Aku boleh pergi bayar sendiri. Jadi kesimpulan dia, sikap tu lah. Kena tukar. Sikap kena tukar 99%. Kita dah tak ada cara lain dah. Dalam Syong Ho ni dah tak ada cara lain. Dan memang tak ada pilihan lain. Apa dia? Pilihan lain dah. So jadi terpaksalah bila dah kita sebenarnya tak ada pilihan yang lain yang kita tak ada. Betul. Kita itu menyebabkan kita bila down lepas tu last sekali datang balik. So akhirnya kita menjadi sangat kuat lah dalam perniagaan kita. So orang tak boleh tipu lah kan. Orang tak boleh tipu kan. Dia pertama dia sikap lah. Sikap. Bila sikap tu kita berubah. Kau yang menyebabkan Kak Long mencuba produk Syong sampai 28 tahun. Selepas pemecah itu dalam berapa lama baru bagi Lindsay. Ini tentang produk lah. Kenapa Along sampai 28 tahun? Sebab tak ada tandingan lah produk Syong dah. Sebab je saya tak boleh lari daripada ubat gigi green tea. Tak ada. Kalau sebab tu saya ada produk memang tak ada yang lain je. Itu sebab antara sebab tak ada. Sebab dia macam ni, sebabnya sebab saya kan ada masalah gigi yang sangat-sangat teruk. Jadi saya bukannya terima benda tu macam satu point je. Banyak benda yang saya kaji sendirilah untuk saya nak orang kata nak betul-betul nak yakin. Masa dulu saya bekerja dengan dentist. So bila gigi saya tu bermasalah, saya pergi kerja dekat dentist. Saya cubalah. Kan saya kerja dengan dentist lama jugalah. Saya kerja dengan dentist lebih pada 10 tahun jugalah saya kerja dengan dentist. Saya pernah kerja dengan dentist Melayu, saya pernah kerja dengan dentist Cina. So masa dekat situ saya belajar. Dekat situ saya belajar tentang anatomi mulut, macam mana, apa yang berlaku bila saya ada masalah, bila saya cerita dengan doktor tu, saya kaji dengan produk Syong Ho. So masa tu kan saya kerja kat dental, so mestilah saya guna ubat gigi kan. So ubat gigi yang tu doktor pun sendiri cakap yang kalau kita nak buat root canal, kita kena bubur toksik banyak. Memang saya sendiri nampak. Saya sendiri yang sak doktor saya yang dalam masa 10 tahun bekerja dengan dentist, mesti dah tahu kan, buka mulut je doktor, kita dah tahu dah apa benda yang doktor tu nak. Sama juga macam dekat Syong Ho. Kalau kerana ni penyakit ni apa benda yang ni, jadi kita dah jadi mahir dah jadi kat situ. So dekat situ bila salah satunya ubat gigi tu masa saya mula-mula kerja dengan dental adalah masa tu saya tengah bleeding, tengah teruk.
Lepas tu doktor cakap pertama kalinya awak gosok ni cara tak betul. Dia cakap, oh cara tak betul ya doktor. Sebab cara tak betul tu yang membuatkan gigi awak banyak plak lah apa-apa semua. Oh, okey tak apa. So kita penggunalah cara macam mana doktor nak buat. So doktor pun tunjuk cara macam mana nak buat dalam gigi apa semua. Okey, kita pun ikut cara tu. So kita gunakan ubat gigi. Oh, ubat gigi ni ada fungsi untuk radang kan? Untuk radang, untuk masa tu miswak tak ada lagi. Dia tak ada bubur miswak lagi masa tu. Miswak tahun 2000 baru ada. Miswak tu baru lagi bubur. Masa dulu tak ada miswak pun, dia ada aloe vera, aloe still, lepas tu dia bubur linzi. So bila guna tu, okey, ni cara yang betul. Okey, kita pun bila guna cara yang betul, tak ada pula. Gigi aku ni tak ada pula berdarah. Kan? Lepas tu kita kajilah lagi, belajar lagi. Oh, bila kita dah gosok cara yang betul tapi tak floss pula. Lepas tu doktor cakap, awak kena floss. Oh, cara macam ni floss. So bila floss tu, pergi x-ray balik, ada lubang. Doktor cakap, oh cara masa dulu kan mungkin awak gosok cara tak betul. Bila awak dah floss tu, mungkin awak terasa macam ada nampak lubang. So kita pun ambil lah x-ray. Ambil x-ray, rupanya ada antara gap gigi tu ada lubang sikit tapi taklah besar. So saya tanyalah dekat doktor tu. Okey doktor, dalam masa tempoh ni yang sekarang ni macam biji apa tu? Macam jarum kecil kan? Dekat tu macam lubang kecil lah. So saya kata dalam jangka masa tu berapa lama dia nak membesar tu, dalam jangka masanya berapa lama? So doktor cakap lah ambil masa dalam 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Ui lamanya kan? Maksudnya dalam masa 6 bulan tu dalam otak dah terfikir dah. Kejap lagi malam karang balik aku nak buat floss betul-betul. Betul tak apa yang doktor cakap tu? Yang aku guna ubat gigi ni betul tak? Berfungsi ke tak? So kita buat uji kaji dekat diri kita. So buat uji kaji, buat betul-betul lah. Kan? Macam budak sekolah, gosok cara yang betul, floss cara yang betul. So bila kita dah buat cara yang betul, oh pergi balik dalam masa 6 bulan, doktor kata, awak punya yang kecil, macam lubang mancis tu, jarum tu, dah tak ada dah tak nampak lah. Lagi keyakinan tu datang lah. So sebenarnya kekuatan saya adalah ubat gigi. Ubat gigi tu, memang saya tak boleh tinggal ubat gigi tu. Pergi mana-mana, tak boleh tinggal. Kalau saya pergi outstation ke mana-mana, tertinggal, saya sanggup tak gosok gigi. Doktor yang saya kerja dulu, doktor Cina pun sama juga. Doktor tu cakap, daripada awak guna ubat gigi biasa, lebih baik awak kumur-kumur je. Itu lebih selamat daripada menggunakan ubat gigi. Macam mana tu? Kan? Macam mana? Jadi memang tak ada pilihan. Memang tak ada pilihan. Nak tak nak. Buat je. Nak tak nak buat balik. Datang balik. Lepas tu PV pun, selesa. Kan? Selesa, dapat 1,000, 2,000, selesa. Kesimpulannya bila produk tu bagus, so akhirnya dia yang menjadi motivasi untuk kita terus berada dalam ni. Sebab produk. Pertama, sebab produk. Sebab saya tak bukan cari lain dah. Saya pernah cakap dengan upline yang ke atas, jangan risau, walaupun Alung tak ada, produk tetap makan. Cuma buat bisnes tu pun tak je, tapi produk tetap makan. Kan? Nak nampak muka tu, bila rasa tersedar tu nak kena, dah duit dah tak ada, buatlah betul-betul, dapat duit, lepas tu senyap. Macam tu lah. Selamalah 28 tahun. Macam-macam lah. So, jadi rakan-rakan di sini kalau ada rasa up and down itu perkara biasa. Perkara biasa. Rakan-rakan, pantangan-pantangan, halangan-halangan, kritikan itu biasa. Tapi kita tahu apa kita buat, kenapa kita buat. Jadi dengan sebab tu ia sendiri menjadi motivasi kat kita dan kita tak heran pun orang lain. Orang tak nak ikut pun tak apa. Janji kita sihat, keluarga kita sihat dan kita dapat apa yang kita nak. Sebab tu akhirnya kita dah jadi lalilah dengan apa-apa bantahan tu, jadi tak kisah dah. Itu yang jadi Alung dalam status tu dah sekarang. Apa pun dah tak, aku dah lalu dah semua kan. Dah. So bila orang cakap, akak macam ni, tak apa. Korang akan lalui apa yang aku lalui. Macam tu lah. Kan? Kongsian yang sangat menarik. Cuma kalau lah kata kita handle benda ni dengan bagus, kita hadapnya dengan cepat. So mungkin kata
peluang untuk kita berjaya tu lebih cepat. Maksudnya kita tackle cepat lah. Rasa down tu kita tackle cepat. Rasa kita tackle cepat. Jangan kita tak apalah macam sekarang kita macam membiar dia melalui, lepas tu bila terantuk aku tak boleh nak kena guna. Jadi dia jadi lambat lah pergerakan kita. Jadi apa yang kita nak pesan kat sini, turun dan naik dalam perniagaan syurga tu adalah perkara biasa. Turun naik in term of you rasa tak ada semangat tu. Tapi kalau you betul-betul dah dapat formula, dah dapat cara, dah tahu, dan dia takkan turun sampai bila-bila. Itu yang Kak Ina lalui sendiri. Bila kita dah dapat rasa macam tak ada benda yang boleh menyebabkan kita down tu, akhirnya kita akan terus naik dan naik dan naik dan naik. Jadi itu kita kena kuasai sikap kita lah, kefahaman kita tu. Kalau kita dah sangat jelas, memang kita akan all out lah. Tak ada pilihan lain dah. Jadi bila kita all out tu, memang kita cepatlah berjaya. Itu yang kita rasa yang kita perlu tackle. Tackle keadaan itu. Jangan biar kita ketika kita down tu kita layan. Kalau kita layan, dia jadi kadang-kadang ambil masa lama kita comeback. So kalau kita bila kita down tu kita fikir matlamat kita, tujuan kita kenapa? Kita akan naik. Kita dapat semangat tu cepat lah dan kita akan recover cepat dan kita mula balikkan betul-betul. So akhirnya kita terus majulah. Okey, so masuk pun dah pukul 11. Jadi kita semua yang kita masih semua mendapat manfaat yang lebih baik. Fokus yang sangat menarik pada malam ini. So Zoom meeting kita pun telah sampai ke penghujungnya. So pihak majlis ingin mohon mengambil kesempatan waktu di penghujung ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Barisan speaker kita, audiens, tuan-tuan dan puan yang responsif, bagi pandangan, bagi soalan towards the end of this session. So alhamdulillah kita dapat langsungkan majlis kita, meeting kita dengan sempurna. Banyak ilmu sebenarnya yang dapat kutip daripada sharing speaker kita malam ni. Jadi semoga apa yang kita dengar pada malam ini dapat kita amalkan, yang paling penting, dan aplikasikan dan laksanakan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Sebab knowledge is powerful, but applying knowledge is more powerful sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. So akhir kalam, apply the knowledge ni. Betul. So akhir kalam, Ridwan, sorry kat sini Kak Long ada terbaca dekat sini. Mungkin Kak Long tak jawab kat sini lagi. So ada satu soalan ni yang tertinggal kat sini. Selepas pembedahan itu, dalam berapa lama baru Kak Long bagi Lindsay? Okay? Yang macam husband tadi lah kan. Bila dia sedar je, doktor dah terus pergi, doktor kata okay dah boleh keluar daripada ward ward operation tu. Bila doktor kata boleh sahaja makan benda yang lembut-lembut, terus bagi Lindsay. Tak ada persoalan lagi dah. Memang dah sedia. Tapi tak bagi orang nampak lah kan. Bila doktor kata okay, ni suami puan ataupun anak puan dah boleh ni, dah sedar. Okay, so dia pun dah stable. So puan bolehlah cuba, saya tanya dulu, so boleh bagi apa? Dia kata boleh bagi air. So bila bagi air tu kita pandai-pandai lah, janganlah bubur pekat-pekat sangat, buat cair-cair bagi orang tak perasan. So bila doktor kata stabil sahaja, Lindsay pun masuk dalam mulut. Macam tu. Okay terjawab soalan ni. Okay, semua dah terjawab dah. Terima kasih MC. Konsepnya sangat menarik dan detail juga pada malam ni sebenarnya. Jadi akhir kalam, saya memohon 1000 kemaafan dari semua. Anda ada tersilap bahasa. Sebenarnya Ridwan dapat jadi MC yang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah support daripada semua. Baru betul DJ. Anda ada tersalah bahasa dan tersilap pelakuan sepanjang saya mengendalikan sesi Zoom pada malam ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah jua. Segala kelemahan dan kekurangan itu datangnya dari diri saya sendiri. Sekian, sehingga berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Jumpa lagi nanti, insyaAllah. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Okey, dah pun berhenti Okay, jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum.